Okey. Kita nak terus kepada soalan yang kedua. Soalan kedua ni semuanya semuanya adalah bidang akidah. Bidang akidah tu Ustazah dah siap buat lagu dah. Iaitu lagu akidah tingkatan 4. Ada satu lagu semua merangkumi semua yang tingkatan 4 tu. Dan akidah tingkatan 5 yang Ustazah buat lagu terbaru tu yang kamu kata rancak tu kan. Iaitu untuk ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam lirik tu tak semua sekali lah Ustazah buat yang penting-penting, yang sekurang-kurangnya kamu tak dapat kosong lah. Okey, kita terus kepada soalan nombor 2A. Soalan nombor 2A ni adalah berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, bila akidah ahli sunnah wal jamaah, memang tajuk dia akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam tu ada Syiah, dalam tu ada Khawarij, dalam tu ada juga Mu'tazilah. Okey, tak apa. Yang keluar ni ahli sunnah wal jamaah katakan ya. Yang pertama kita tengok dulu, ada tak kebat? Okey, yang ni kebat. Kita tulis elok-elok kebat. Kita conteng sini, ada isi, ada huraian, ada kesan ataupun contoh, ada kesimpulan. Kita buat ringkas kat sini, tapi kena tulis dalam perenggan ya. Dalam jawapan kuasa kamu. Okey, jelaskan, kamu kena ingat. Tulis sini terus, takut terlupa. 4 patah perkataan. Kurang daripada 4 patah perkataan. Siapa nak tanda tu, nampak 3 patah perkataan, pangkah. Nampak 2 patah perkataan, pangkah. Yang 4 patah perkataan je betul. Walaupun 2 perkataan, 3 perkataan betul, kamu buat salah. Ya, senaraikan ni pendek-pendek, ringkas-ringkas pun tak apa. Okey, yang pertama, 2 nama lain golongan ahli sunnah wal jamaah. 2 nama lain golongan ahli sunnah wal jamaah. Dalam lirik lagu Ustazah ada, tengok mula-mula sekali. Ya, yang lagu yang terakhir tu kan. Cuma satu je satu dekat situ. Iaitu as-salafus salih. Jawapan dia. Selain as-salafus salih, senang nak ingat, sebab tu saya tak masuk dalam lirik sebab senang sangat. Ahlul hadis. Dapatlah 2 markah. Tapi kamu digalakkan kalau minta 2, kamu bagi lebih. Lagi apa lagi? Contoh kamu boleh buat al-maturidiyah, al-asy'ariyah boleh juga. Padan tu. Tiridiyah, al-asy'ariyah pun boleh, satu lagi kan. Okey, kemudian dia nak pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang isu-isu berikut. Maksudnya markahnya 2. Jadi kat sini satu pandangan, di sini satu pandangan lah. Okey, bila jelaskan mesti 4 patah perkataan ya. Apa pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran bukan makhluk? Terhadap Al-Quran bermakhluk. Apa jawapan dia? Kalau kamu tak baca memang kamu tak tahulah ni. Jawapan dia ialah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim, sedia ataupun sedia kala. Kalau Al-Quran, adakah Al-Quran makhluk? Kamu kena jawab tidak. Al-Quran bukan makhluk, tapi kalam Allah. Kalam Allah tu kata-kata Allah ya, yang bersifat qadim. Ni, yang bersifat qadim. Bersifat qadim. Qadim tu apa? Kalau tak ingat perkataan qadim, boleh tak jawab sedia kala? Boleh juga. Tulis yang bersifat sedia kala. Yang ni kena hafal pandangan-pandangan. Okey. Kemudian dia nak pandangan melihat Allah. Apa pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap melihat Allah? Okey, jadi pandangan dia, orang Islam dapat melihat Allah pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat. Kita jawapan dia. Ini sebab dia keluar ni, kemungkinan dia akan tanya, jelaskan pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang isu berikut. Contohnya pelaku dosa besar. Apa pandangan dia? Tetap mukmin tetapi fasik. Ataupun berkaitan qada dan qadar. Apa pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap qada dan qadar? Dia ada 5 semua. Tengok balik ya. Qada dan qadar iaitu segala perbuatan baik dan buruk adalah ditentukan oleh Allah. Okey, beres dah tu. Sekarang kita nak tengok ni, terangkan. Ada lagi soalan dia satu lagi, terangkan ya. Terangkan, padam sikit sini sebab takut tak nampak. Okey, terangkan. Terangkan ni adalah mesti ada kasut. Kena tulis sini kasut. Ya, kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kepentingan tu, okey, senang sahaja. Kenapa kena pegang akidah ahli sunnah? Sebab hanya akidah ahli
ahli sunnah wal jamaah sahaja yang diredai Allah. Jadi kamu tulis sini mendapat keredaan Allah. Dapat keredaan Allah, ya. Tapi sebab diterangkan kena buat kerana ataupun agar ataupun untuk. Buatlah belakang ni apa-apa pun, ya. Okey, yang kedua, kenapa kita kena berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah? Untuk mengelakkan mengelakkan daripada terjebak dengan ajaran sesat. Apa lagi? Kalau kamu tak pasti, buat lebih. Pemeriksa dia tak akan tolak markah yang jawapan yang salah, dia tolak markah. Dia akan cari jawapan betul. Katakan yang ini salah, yang ini salah. Dia akan tengok jawapan ketiga. Dia tak tolak markah sini. Mungkin kamu buat 4 point. Ni betul tak, ni betul. Dia akan pilih yang betul. Ya. Tapi ni betul lah ni. Okey, antara jawapan kenapa kena berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebab menjamin keamanan negara. Menjadi asas penerimaan suatu amalan. Asas penerimaan amalan. Sebab amalan orang Syiah, amalan orang Khawarij tidak diterima oleh Allah kerana ada unsur-unsur kesesatan. Jadi supaya amalan kita diterima oleh Allah. Okey, beres ni. Sekarang kita tengok pula ini kebat, dia ada stimulus ni. Berdasarkan gambar di atas, mengapa? Kalau mengapa, dia nak sebab. Dia nak sebab. Kalau dia kata bagaimana, dia nak cara. Apa pandangan anda, dia nak kesan. Bukan pandangan anda. Apa yang ramalkan apa yang akan berlaku, itu nak kesan. Ya? Kalau mengapakah pihak berkuasa di Malaysia bertindak sedemikian? Apa yang kerajaan Malaysia tindakkan? Ini tindakan dia. Jaiz serbu kubu Syiah. Serbu kubu Syiah. Jadi sebab apa jaiz serbu kubu Syiah? Itu soalan dia. Sebab apa? Untuk untuk membendung, katakan, membendung penularan ajaran sesat dalam masyarakat. Itu sebab dia. Apa sebab lagi jaiz serbu? Kerana mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar ke, untuk mengelakkan huru-hara ke, boleh belaka, cari satu isi. Yang paling senang untuk mengelakkan huru-hara ataupun untuk membendung penyebaran ajaran sesat. Huraian dia, ini adalah kerana, letak sini. Tapi jangan tulis macam ni, kena tulis perenggan, ya. Kerana nak jawab mana? Kerana apa? Kerana kenapa dia nak bendung ajaran sesat? Ini adalah kerana ajaran sesat dibenci Allah. Ini adalah kerana pengamal ajaran sesat tidak akan diterima amal ibadah mereka ke. Boleh ambil ni hak kepentingan ni. Ini adalah kerana untuk mengelakkan huru-hara ke, kan? Lepas tu buatlah kesannya. Kesannya. Contohnya boleh juga pilih salah satu atau dua-dua, ya. Kesannya negara akan aman dan damai. Kesimpulannya kena tulis kesimpulannya sebagai umat Islam kita hendaklah saling bertindak untuk menghapuskan kesesatan agar hidup kita diredai Allah. Tapi kena buat dalam perenggan, conteng kat kertas kena buat macam ni. Okey, beres. Sekarang kita tengok pula Al-Jabbar, kan? Kan ada lagu Sasa buat tu, kan? Al-Muntaqim Allah Maha Pembalas. Apa dia? Bukan Maha Pembalas. Al-Muntaqim tu adalah Maha Pembalas, kan? Lepas tu Al-Jabbar Allah Maha Berkuasa. Okey. Jadi Al-Jabbar tu Maha Berkuasa. Jadi kita dah ada dah. Dah ada. Kita tulis kat sini berkuasa. Berkuasa. Tapi bila dikata nyatakan maksud dua markah, tulis berkuasa saja tak ada markah, dia kena tulis. Kena tulis Allah, maksud Allah
maksud nama Allah Al-Jabbar ialah Allah Maha Berkuasa. Untuk apa? Berkuasa macam mana? Kena tulis secara mutlak. Berkuasa secara mutlak. Sampai sini dapat 1 markah. Macam mana dapat 2 markah? Untuk melakukan segala kehendaknya. Berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Baru dapat 2 markah. Ya? Okey. Kemudian, soalan kedua, terangkan. Terangkan kena ada kasut dan dia kena jawab dengan point sebab dia ada 2. Ya, bila 2 kena buat 2. Poin yang pertama, akibat, dia nak akibat bersikap takbur dan sombong dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat, mula dengan masyarakat lah. Kalau masyarakat sombong, takbur, apa akibatnya? Tulis je, masyarakat akan dimurkai Allah. Kan? Lepas tu kena ada kerana. Kerana sombong adalah hak Allah. Sombong hanya layak bagi Allah ataupun kerana sombong amat dibenci oleh Allah. Okey. Kemudian yang kedua, akibat dia lagi. Masyarakat juga depan ni. Masyarakat akan mundur kerana tidak bersatu padu. Sebab dia sombong, tidak bersatu padu kan? Tidak bekerja sama. Ataupun lagi, masyarakat hidup tidak tenang. Senang. Yang ni boleh goreng je. Kan? Kerana apa-apa-apalah. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan kebat ni. Yang ni kita potong dulu. Kita potong dulu yang ni. Okey. Sekarang kita tengok pula jawab Islam ni. Mula kita baca stimulus dulu. Kalau bagaimana, maksudnya cara lah. Cara, ya. Okey. Bagaimana anda menjauhi sikap tersebut? Kita kena faham sikap tersebut tu apa. Kalau tak, kita tak boleh jawab, ya. Sikap tersebut adalah sombong, riak dan takbur. Jadi seelok-eloknya dalam isi kita kena mula kepala ayat dia. Cara saya. Mesti kena buat cara saya, ya. Cara saya menjauhi. Kita boleh buat sikap tersebut, menjauhi sikap tersebut. Tapi supaya kita tak lari daripada isi sebenar, lebih baik kita buat macam ni. Cara saya menjauhi sikap sombong. Okey, sombong dan takbur ialah buat macam ni. Isi dia apa? Cara dia. Boleh, kalau cara ni dia piman-piman tu je. Belajar ilmu agama, berkawan dengan kawan-kawan yang baik, ataupun apa lagi? Contohnya lagi, mendalami tentang akhlak Islamiah, mendalami, mencontohi akhlak Rasulullah. Boleh macam-macam saja, asalkan logik, ya. Okey, katakan kita buat tadi belajar ilmu agama. Huraian dia ini adalah kerana untuk mengelakkan manusia melakukan perkara yang dibenci Allah. Buatlah apa-apa saja asalkan logik ada kaitan dengan belajar ilmu agama. Agar manusia tahu perkara-perkara sifat-sifat mazmumah contohnya, kan. Okey, kemudian kesan dia. Nak buat contoh boleh juga. Contohnya sentiasa senyum kepada orang ramai. Contohnya saling tegur menegur. Itu menunjukkan orang yang tidak bersikap sombong, kan. Jangan buat contoh sombong sebab kita kat sini dah buat belajar ilmu agama ni kena ada kaitan dengan isi. Jangan buat contohnya tidak bertegur siapa. Tak boleh sebab kita dah buat belajar ilmu agama. Kita kena ada kaitan dengan isi dan huraian, ya, kesan ni. Okey. Jadi kita tu contoh. Kalau kita buat kesan, kesannya hidup menjadi tenang lah. Hidup menjadi tenang. Kerana pula kita tambah kerana lah, ya. Kemudian kesimpulan ni kesan. Kesimpulan kita hendaklah. Okey. Jangan kita tulis kita buat ayat lain sikit daripada. Jangan ulang balik isi, jangan ulang balik huraian, tak boleh ulang balik, ya. Dan kita jangan ulang balik, kalau boleh jangan ulang balik stimulus lah, ya.
kesimpulannya kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri ke. Buat yang lain sikit. Lepas tu buat agar. So, ingat ya, antara isi dengan huraian dia ada kata sendi dia kerana. Dia ada kata sendi dia kesannya, kesimpulannya. Mesti ada kata sendi. Yang tak boleh guna, jangan guna selain itu. Memang tak boleh guna. Haram kita guna ni kat sini kan. Tak boleh guna dan. Tak boleh guna juga. Tak boleh guna. Yang boleh guna kerana, agar, supaya, kesannya, contohnya, kesimpulannya. Yang tu boleh guna. Okey, faham? Jadi kamu tanda ya. Tanda pada kertas masing-masing. Andai kata ada soalan, boleh tanya Ustazah. Okey, jadi kita stop kat sini dulu. Nanti Ustaz sambung untuk soalan yang ketiga.